الرجيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وصحبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا من علومه والدارين آمين. Berkata Ibnul Arabi, muka 7 muka 7. Berkata Ibnul Arabi, adalah mengembara di muka bumi ini menurut pendapatan ahli ilmu atas dua perkara. Adalah mengembara di muka bumi ini. Apa makna mengembara? Bahasa kita petani ni makna raw. raw merantau, musim jalan. Jalan musim kat situ, pergi kat sini. Tu bagi mengembara. Pergi petani jalan menara, duduk Perak, pergi Kuala Lumpur, pergi Sabah, pergi Singapura, pergi China. Itu mengembara. Jalan lah. Bahasa kat sini panggil berjalan. Rehlah. Berjalan di atas muka bumi itu. Rehlah di atas muka bumi ini menurut pendapatan ahli ilmu. Tu atas dua bahagi. Tu mengembara. Dia ada hukum juga tu. Mengembara berjalan atas muka bumi, merantau atas muka bumi, raung di atas muka bumi ni, maka mengikut pendapatan ahli ilmu, yakni ulama, terbahagi di atas dua bahagi. Pertama, kerana melazimkan diri daripada bahaya fitnah. Melari. Pertama, kerana melarikan diri daripada bahaya fitnah. Lari dari bahaya fitnah sebagaimana Nabi kita menyuruh sahabat hijrah pindah daripada Mekah pergi kepada Habasyah. Kerana lari kebahayaan dalam Mekah, kerana ahli Mekah masa tu nak membunuhkan orang Islam. Lalu tu perintah Nabi suruh pergi hijrah kepada Habasyah. Pindah ke situ. Melarikan diri daripada bahaya fitnah. Kedua, kerana menuntut kemajuan dan pengetahuan. Satu lagi panggil pengalaman. Mencari akan pengalaman. Macam manakah kat sini macam mana, sini macam mana, gitu. Tu cari kemajuan dan pengalaman. Pengetahuan, pengalaman kita kata. Tu dua tu. Terbahagi cara kita mengembara, merantau di atas muka bumi, atau kita berjalan-jalan atas muka bumi ni. Jadi ada dua cara dah, dua sebab ni. Satu, melarikan diri daripada fitnah bahaya.
Yang kedua iaitu kita merantau, kita mengembara kerana cari kemajuan, kerana pengetahuan, pengalaman, ikut gikanlah. Adapun bahagian yang pertama, apa bahagian pertama? Iaitu mengembara kerana melarikan diri daripada bahaya fitnah. Itu bahagian pertama. Iaitu bahagian pertama ni masih ditutup hingga hari kiamat. Masih dituntut, masih disuruh hingga hari kiamat, hingga sampai hari kiamat. Tutup kita lari pada bahaya. Apabila ada membahaya, bahaya pada harta, bahaya pada agama, maka boleh kita hijrahkan kepada tempat lain. Macamnya kalau kita kita tinggal di satu kampung, kampung kita tu banyak maksiat. Maka kalau kita masih tinggal kat kampung tu lagi, membawa kepada anak-anak kita saat itu jadi tak berjuruh. Anak kita jadi tak betul, jadi mengarut kerana masyarakat tu karut. Bolehlah kita pindahkan pada tempat tu, pergi pada tempat negeri aman, tempat negeri hak selamat. Selamat apa? Selamat tubuh badan kita dan selamatkan agama kita. Boleh buat macam tu. Tu dia. Tahap pertama ni ditutupkan kita sampai hari kiamat. Kedua. Mana kedua? Iaitu kerana menuntut kemajuan dan pengetahuan. Keluar daripada bumi yang banyak dikerjakan padanya, pada bumi itu bid'ah. Itu dia. Keluar daripada bumi yang banyak dikerjakan padanya, pada bumi itu bid'ah dan karuk-karuk. Dalam bumi itu banyaklah perkara yang bid'ah, banyaklah perkara yang karuk-karuk. Maka kita hijrah dari bumi itu pergi ke tempat yang lain. Itu tak ada apa-apa weh. Tidak apa-apa langsung tu boleh tu. Tu kedua. Kedua ni sangkut yang dahulu ni. Asal yang ada sebut ketiga pula tu. Yang ada sebut ketiga. Kedua. Apa mana pertama? Mana pertama? Disebut kedua selalu. Kalau kita hubungkan ya. Dua perkara, pertama, kedua, lepas tu ketiga mari datang. Kita ni buat kerja lah. Tu. Tengok dia bagi tahu. Dia sebut atas pendapat atas dua perkara. Atas dua perkara. Tu. Lepas tu dia sebut. Pertama, kedua. Depan tu kedua. Adapun bahagian pertama iaitu masih tutup hingga hari akhirat. Kedua, tu. Hak tu. Gapo hak kedua tu. Yang kedua, keluar daripada bumi yang banyak dikerjakan pada bumi itu bid'ah dan karuk-karuk bagi. Itu kedua. Ketiga pula bawah tu. Keempat ada, kelima pun ada, keenam pun ada. Tu tempat haru biru tu panggil tu.
paru biru. Maka kita tengok hak perkata dulu. Belah sana pada muka 6 tu. Nah, yang kata bawah sekali tu katanya Nabi, faman kanat hijratuhu ila Allah fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrah yang tersebut pada kata ini iaitu atas beberapa perkara. Satu, hijrah sahabat-sahabat Rasulullah dari Mekah kepada Habasyah. Kedua, hijrah umat Islam daripada Mekah kepada Madinah. Tu. Kepada Madinah. Lepas tu, yang kedua pula belakang ni. Berkata Ibnul Arabi, ni dia panggil kalam lain. Mula ni kata Ibnul Arabi. Adalah mengembara di muka bumi ini menurut pendapatan ahli ilmu atas dua perkara. Pertama, kerana melarikan diri daripada bahaya fitnah. Kedua, kerana menuntut kemajuan dan pengetahuan. Adapun bahagian yang pertama, iaitu masih ditutup hingga hari kiamat. Tu masih dituntut hingga hari kiamat. Bahagian pertama. Kedua, tu keluar daripada bumi. Nah, kedua sining ni ia masih hubung dengan perkataan dulu lagi ni. Perkataan dulu tu. Maka hijrah yang tersebut pada perkataan ini iaitu atas beberapa perkara. 1, 2, lepas tu 3 sini baru kena. Ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, barulah masuk. Jadi kalaulah kita nak bilangkan dengan perkataan Arabi tu sudah habis dah. Bahagian pertama iaitu masih dituntut hingga hari kiamat. Kedua, keluar daripada bumi. Yang banyak dikerjakan pada bumi itu bid'ah-bid'ah dan karuk-karuk. Berkata Ibnu Qasim, telah aku dengar akan Malik berkata, yakni berkata ia Malik, tiadalah harus bagi seseorang tetap di bumi yang disumpahi padanya pada bumi akan siapa yang soleh-soleh. Tu tiadalah harus yakni haram. Tiadalah harus yakni haram bagi seseorang tetap di bumi, tetap tinggal di bumi yang disumpahi pada bumi itu. Disumpah akan siapa yang soleh-soleh. Apa makna dia? Yakni banyak perkerjaan yang bid'ah-bid'ah dan karuk-karuk di bumi itu. Maka yang ini tak haruslah kita tinggal kat situ. Apabila di tempat tu banyaklah perkara yang bid'ah-bid'ah. Bid'ah apa weh? Bid'ah muharramah. Bid'ah hak dalalah. Jangan kata semua tu bid'ah dah. Karena hadis Nabi ada kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Dalam hadis ni dia akan bahas lagi ke datang. Nah, kullu di situ bukan makna kullu makna jami'. Ulama membahaskan kullu makna majmu', perhimpunan, bukan sekalian. Bukan sekalian. Kullu bid'atin, perhimpunan bid'ah itu dalalah. Mana ada dalam perhimpunan bid'ah itu ada yang sesat. Wa kullu dalalatin finnar, dan semua yang sesat tu finnar dalam neraka. Kalau tu bid'ah macam mana yang dalam neraka? Itu bid'ah yang muharramah. Hak yang tak betul dengan hadis Quran tu. Tu dia. Ni dia duk bahas buku baca Yasin dalam masjid malam Jumaat. Tak boleh baca Yasin masjid Jumaat, bid'ah, Nabi tak baca. Pas muduk baca surat Khabar tak apa. Baca surat Khabar luar pada masjid, baca majalah. Yasin tak boleh baca dalam masjid. Tapi baca majalah, tengok Facebook dalam masjid tak apa.
Itu tak apa. Sparrow. Lagu sungguh. Nak baca Yasin dalam masjid tak boleh. Pelik sungguh. Tapi tengok Facebook boleh dalam masjid. Facebook, YouTube, dia tengok dalam masjid. Tak apa tu. Aduh bid'ah ha. Kalau tengok dalam masjid. Sebab tak ada tempat nak tengok lu kau. Facebook mah. Tu dia. Ni silap teruk tu. Barangkali tu la'alla zahir kedua tu ketiga. La'alla zahira. Nak kata barangkali zahir. Kedua tu ialah ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Ganti gitu. Pasal apa? Pasal sebelum pada tu dia disebut 1 hijrah sahabat Rasulullah daripada Mekah kepada Habasyah, yang kedua hijrah umat Islam dari Mekah kepada Madinah, yang ketiga keluar daripada bumi yang banyak dikerjakan pada bumi bid'ah dan karuk-karuk. Tu kena buat tu buat tepi barangkali. Barangkali ketiga, barangkali zahir, la'alla zahira, kalaulah bahasa Arab. Barangkali tu barangkali zahir, la'alla zahira, ketiga. Gitu ketiga. Tu baru masuk. Belakang ni ketiga, yakni keempat. Tu ketiga, keempat. Keluar daripada bumi yang penuh dengan harta yang haram-haram. Dalam bumi itu orang nega ketang saja. Nega ketung. Ada orang jual ubat kuda, ubat gila saja dalam bumi itu. Dalam kampung tu. Sebut kata tempat pemuda penuh. Masjid tidak ada orang. Ada tempat-tempat begitu. Hingga masjid mati, tak ada orang pergi masjid. Maka kita seorang duduk kat situ. Kita hijrah. Carilah kampung baik-baik, kita tinggal duduk tempat dia. Tu dia. Hijrah keluar pada bumi yang penuh dengan harta yang haram-haram. Tu. Kerana apa keluar tu? Kerana menuntut perusahaan yang halal itu wajib atas tiap-tiap orang Islam. Bumi itu penuh dengan perkara yang haram-haram. Maka kita alhamdulillah boleh duduk tempat orang Islam. Boleh duduk 3 wilayah, boleh tinggal tempat 3 wilayah, duduk boleh tinggal di tempat Malaysia. Macam manakah kalaulah kita ni jadi Allah tak jadi kita ke atas ni. Jadi tempat harta haram saja, tempat agama tak tahu nak jaga. Tu, kita syukur benar-benar tu. Diri Allah Ta'ala peranakkan kita jadi seorang Islam tu pun itu satu kesyukuran tu. Kesyukuran besar tu. Tu dia. Kerana menuntut perusahaan yang halal itu wajib atas tiap-tiap orang Islam. Kerja, cari perkara yang halal itu wajib atas Islam. Jangan cari kerja benda yang haram. Dia akan jadi kamu tu menutupkan mata hati, mentutupkan mata hati kamu, kamu tak akan nampak dah balik agama. Hati kamu tertutup. Yang paling kita takut sekali, Allah Ta'ala menterikan hati kita. Sebagaimana firman, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah walahum azabun alim. Takut jadi semua tu macam tu. Allah Ta'ala menterikan hati kita, pola hak kita, tak nampak semua. Dia berteri, cok pop, katuk, tak nampak semua. Maka bagi mereka itulah azab yang amat pedis. Ni kita kena takut. Tu. Maka mata kita ni biasa juga mengalir kerana takut Allah Ta'ala. Ni mata kita ni. Kerana mata kita tak pernah mengalir air mata kerana kasih dari Rasulullah, kerana takut kepada Allah, takut dari azab Allah, maka kita ni dinamakan orang yang qaswatul qalbi, jumudul ain, keras hati. Jumudul ain, keras mata. Mana mata tak pernah teriak.
Mata tak pernah menangis. Tak pernah menangis kerana takut pada Allah, takut pada azab Allah, kasih kepada Nabi, cinta kepada Rasulullah. Tu kalau tak ada tu kamu kena lagi tu, kena lagi. Kerana setengah ada alamat celakanya ialah jumudul ain. Jumudul ain mana beku mata. Air mata ni tak pernah menangis. Mata tak pernah menangis. Ingat baik tu. Takutlah benda tu. Keempat, keluar daripada bumi kerana takut beroleh bahaya atas diri seorang. Keluar daripada bumi kerana takut beroleh bahaya atas bumi seorang. Tu. Nah, dia juga tu. Keluar dari bumi, dia takut bahaya atas diri. Itu boleh kita keluar. Orang yang mula-mula membuat perjalanan itu mubtada. Orang yang mula-mula membuat perjalanan itu ialah orang yang mula-mula membuat perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu mula-mula orang yang mengembara atas muka bumi. Nah, Nabi Ibrahim hak mula-mula. Mula-mula Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika ia Nabi Ibrahim takut beroleh bahaya daripada kaum Nabi Ibrahim, maka lalu katanya Nabi Ibrahim alaihissalam, telah berpindah aku kepada Tuhanku. Berpindahlah aku kepada Tuhanku. Tuhan, dia pergi cari Tuhan. Siap. Nah, bukan dia pergi cari Tuhan. Lepas tu masa tu kapal tak ada, naik ke mana? Tuhan atas langit tu. Pergi cari Tuhan lah mana? Kalau kita tilik sini, Ibrahim kata, aku berpindah kerana pergi kepada Tuhanku. Nah, kepada Tuhan, mana kepada keredaan Tuhan. Kepada Tuhanku, kepada keredaan Tuhanku. Bukan yang pindah pergi cari Tuhan. Pas masa tu nak pergi macam mana? Nah, adakah kita dengar cerita Nabi Ibrahim naik ke langit? Tak ada. Nabi kita seorang naik langit. Kalau kata Tuhan duduk atas langit ke? Jadi Nabi Ibrahim naik langit pergi cari Tuhan. Dia tak ada royak. Sampai ayat perkataan yang mutasyabihah ni, kita kena takwil. Nah, kita kena takwil. Tapi kaum baru tak boleh takwil, dia kata. Kalau tak boleh takwil, kalau semua tu lembu putus, kamu malah pergi cari. Nah, dia kena cakap pun dia tu, dia tengok. Bagi orang reti-reti pandai-pandai. Orang bagi tahu kita lembu putus. Kita orang betul. Kita tengok dalam sawah, dalam benda, tengoklah padang. Mana tak ada putus. Molek-molek duk. Pas panggil orang pun macam tu. Kecek Melayu tak pandai. Tak pandai kecek Melayu. Dia kata lembu putus, bukan lembu putus, jerak putus. Kalau akan betul-betul lembu putus, dia cari juga lembu putus. Dah tak ada jumpa lembu putus. Kita nak jerak putus. Ni lah. Perkataan bahasa ni, dia cakap apa tu kadang-kadang kita kena takwil. Jangan makan betul-betul. Maka di sini Nabi Ibrahim kata, telah berpindah aku kepada Tuhanku, kepada keredaan Tuhanku. Kepada keredaan Tuhanku, bukan kepada Tuhanku. Kita kelima, yakni keenam lah. Keenam, keluar daripada negeri yang kotor, negeri yang cemar, negeri yang ada luakti kepada negeri yang bersih-bersih. Yalah ke pondok-pondok kamu tu. Sabik boyo duk pondok cuma ya leh duk pondok lain pula.
Sadar dia nak kelik pinggir-pinggir tak basuh. Tak taruh dah pondok. Pas mula malah mari halu doh. Hai. Harap sungguh. Pasal apa tu Kerana takut mendapat penyakit. Ni. Ingat molek kamu ni. Nah, kita hijrah tu. Hijrah pada kotor kepada negeri yang bersih. Maka di mana ada kotor-kotor di pondok-pondok kamu tu, kamu buat bersih. Karena dalam kotor tu ada penyakit. Penyakit. Lalu itulah an-nazafah minal iman. Bersih itu setengah daripada iman dah. Separuh iman dah tu. Nah, tu bersih. Nah, atas bawah bersih belaka. Tempat tidur kamu. Kamu sudah tidur bangun tidur, kamu lipat. Beli spray adik. Spray minyak bau tu. Pergi ikut kedai kan tu. Spray leh kereta, telefon pondok spray adik. Hidup lalak penuh leh pondok. Dia tanya, ni bukan lalak tu, malaikat ni. Dia pelan-pelan jadi lalak. Malaikat kok ana lalak. Ingat bersih ni comel. Nah, kalau ada negeri tu kotor, kampung tu kotor cuma pindah. Jangan duduk kat situ. Kerana penyakit. Sungguhnya telah diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang Arab berpindah dari Madinah kepada Al-Marad. Kepada Al-Marad. Bila tu? Kerana hawa udara Madinah. Ada hawa udara Madinah ni. Hawa ni angin ya. Ketika angin udara Madinah, hawa udara Madinah tidak bersetuju dengan kesihatan badannya badan seorang. Tidak bersetuju dengan kesihatan badannya. Lalu tu berpindahlah daripada Madinah kepada Al-Marad. Ni dia. Keenam, keluar kerana melarikan harta daripada orang-orang yang zalim dan anyanyai. Tafsir bagi zalim dan anyanyai. Tu pun ialah juga tu kita hijrahkan lari pada orang ngaruk, orang yang karuk, orang yang zalim dan orang yang membuat anyanyai. Maka kehormatan harta orang-orang Islam itu samalah dengan kehormatan diri orang-orang Islam. Kehormatan harta, kemuliaan harta orang Islam sama dengan kehormatan diri. Ni banyak negeri yang paling susah, kerana paling takut. Kita rasa tinggal kat situ. Macam kita ni duduk kat sini, dia beli kebun kat nusuk kiring tu, jauh, bahaya lah. Nah, masalahnya kalau Malaysia dah tahu dah tempat tu bahaya, kita jangan pergi tinggal ke tempat tu. Kerana jaga harta ni samalah dengan jaga diri. Kerana harta ni wajib nak jaga. Kamu tu orang-orang tua beli motor mari tu basuh lah. Kereta tu naik basuh je lah. Gitu lah. Bukan naik ni kok iya diguna. Harta wajib kena jaga. Bukan harta wajib kena seksa. Jaga dia harta. Tu kena bercara. Habis. Adapun mengembara kerana menuntut kemajuan. Ni. Adapun mengembara kerana menuntut kemajuan dan pengetahuan itu ialah mengembara, merantau dan berjalan-jalan kerana cari kemajuan dan pengetahuan.
dan pengalaman. Atas dua bahagi, ialah terbahagilah ia atas dua bahagi pula tu. Terbahagilah ia atas dua bahagi pula. Tu. Iaitu dua perkara, keduniaan dan keakhiratan. Perkara yang bahasa dunia dan perkara yang bangsa ke akhirat, keduniaan. Keduniaan mana perkara yang bangsa dunia, dan keakhiratan mana perkara bangsa akhirat. Sedang kedua-duanya itu, keduniaan dan akhiratan, terhimpun pada 9 perkara. Dalam kedua keduniaan, dalam keakhiratan, dunia akhirat, himpun 9 perkara pula tu. Dalam dua tu. Apa? Pertama, mengembara kepada lain-lain negeri. Ingat tu bahasa kita si mengembara berjalan. Jalan. Dah jalan. Rihlah. Mengembara. Round situ, round sini. Mengembara kepada lain-lain negeri, lain-lain jangwat, lain-lain wilayah, kerana mengambil ibarat, mengambil contoh. Tu. Dan melebarkan pemandangan, dan melebarkan kemandangan, dan meluaskan pemandangan ni, pengalaman. Kalau duduk kat rumah, kalau mu sini kan duduk kat tapai, tak lagi ke mana, reti tapai tu lah. Kalau duduk kat nyebelok tu, reti nyebelok tu. Tak salah ya. Orang tanya perak lah tu. Perak. Apa perak kalau berbuah kat sini. Dah kalau kat Malaysia kita kata, kalau duduk tinggal kat tu, duduk kat situ dulu, tak pergi ke mana. Kerana tak ada pengalaman dia, tak ada pemandangan dia, pengalaman dia tak luah. Tu. Ni nak jalan kerana lain-lain negeri, apa tu? Dia mengembara pasal apa? Kerana mengambil ibarat, mengambil contoh. Tu. Dan melebarkan pemandangan. Dan melebarkan dan meluaskan. Dan meluaskan akan pengalaman. Boleh ada? Buah pengalaman. Barulah kita cakap tu kita boleh royak. Cakap tu kita boleh royak, boleh khobar. Enggak diam, tak tahu pun satu. Tu. Maka firman Allah Ta'ala, awalam yasiru fil ard. Dengar Allah Ta'ala ya. Awalam yasiru fil ard. Artinya, kenapa kau tidak mau mereka mengembara di muka bumi ini? Buat apa mu tak nak berjalan di muka bumi aku ni? Pasal apa mu tak nak berjalan-jalan di atas bumi aku sudah jadi ni? Aku sudah jadikan laut. Aku jadikan pulau pula dalam laut. Aku jadikan air pula yang jernih. Aku jadi pula ikan-ikan dalam laut. Buat apa mu tak nak tengok kau? Itu dia. Tu. Hingga dapat mereka memperhatikan keadaan orang-orang yang dahulu daripadanya. Pada mereka. Hingga dapat mereka memperhatikan keadaan orang-orang yang dahulu daripadanya. Dan mereka berjalan kat situ, berjalan kat sini. Seperti Yaman ada satu tempat. Dia panggil tempat Sabak. Sabak ni iaitu surah Sabak yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Ada kaum Sabak Allah sebut dalam Quran. Sabak ni apa Sabak? Iaitu bahasa Sia panggil keang. Bahasa Malaysia panggil ampang. Keang. Dia buat di antara bukit ni dengan bukit ni. Dua bukit dia buat tahankan air. Mengapa ampang ni? Malaysia panggil apa? Tahu tak ingat buat tu. Kalau kat sini panggil keang. Buat keang. Maka atau buat keang tu buat ampang itu ini tu air banyak.
Maka apabila air banyak, dia gunakan air itu untuk jiruskan tanah-tanaman. Maka negeri Fokang Sabak ni, Masya Allah, suburnya. Subur, buah kayu, makanan pun banyak negeri dia. Tapi dia tak terima akan seruan Nabi. Seruan Nabi dulu lah, bukan Nabi kita. Nabi dulu dan Nabi kita. Dia tak terima seruan hak Rasulullah, lalu itulah dibalakan dia dengan tikus. Tikus bagi ketik, bagi gigit. Gigit kan sikit demi sikit akan ampang, akan keran dia. Sikit tiba-tiba pedohkum. Tembok tu kau banjir penuh lah kampung Sabak. Kampung Sabak. Hingga mati habis tak ada tinggal sorang. Habis mati. Tapi sekarang ni tu ada lagi tiang dia. Tapi cerita ni belum ada Nabi lagi. Lepas tu kalau Allah Ta'ala tak royak dalam Quran, kita tak tahu. Kata ni sini penuh ada kaum Sabak, kaum yang tak terima seruan hak Rasulullah. Maka Allah Ta'ala hantarkan binatang tikus, ketikkan kerang ampan dia tu, bedahkan air, keluarkan air yang banyak, habis ahli kampung. Daripada kampung yang hebat, kampung yang subur, kampung yang senang, penuh dengan makanan, esok habis. Ada situ di Sabak, kaum Sabak bang. Sekarang ni dah ada lagi tiang, ada tiang lah, tapi tak ada lah, apa tak ada. Ada tiang dua butung. Tiang ni bukit, ada sah, sini bukit, ada sah. Ada lagi. Maka ceritanya Allah tak nak cerita lah Quran. Kalau kita tak berjalan duduk. Reti sepang tu sungguh. Gitu. Tengok kekuasaan Allah. Kita pergi tengok tu. Tapi Allah kenapa boh? Kenapa kah? Kalau kita balik lagi ke awalamnya adakah patut tidak berjalanlah oleh mereka itu? Bahkan tak patut. Gitu. Adakah patut tidak berjalan mereka dalam muka bumi? Tengok dulu. Jawabnya tak patut weh. Tapi jalan-jalan pun bukan masa buka pondok, masa cuti ni. Masa cuti berjalan, masa buka pondok, masa belajar pula. Hari yang bertukar, masa pondok buka, masa cuti tak pergi. Masa pondok buka, ada kerja tu. Ada kerja lalu lah. Ni. Tengok ni. Tu dia. Baru pengalaman kita tu luah. Masa kita mengajar esok puas-puas tu cerita kepada orang mengaji. Orang mengaji pun cemuh juga dengar ilmu sokmo tak kata ke. Dia dengar pengalaman tu. Segerai kali tu. Kau duk mengaji tu ke jenera kau. Bawa ayat cerita. Ya tengok cerah naik tu. Tu faedah dia banyak lagi lah. Adalah Zulkarnain. Zulkarnain ni raja. Raja Islam yang memerintahkan dunia. Dia dua. Raja yang memerintahkan dunia dua, yang memerintahkan raja Islam yang memerintahkan dunia dua, maka raja kafir yang memerintah dunia pun dua juga. Allah Ta'ala jadi sama. Raja kafir ialah namun Namrud dan Muhtanassar. Muhtanassar seorang raja yang dapat memerintahkan dunia, tapi dia kafir dengan Namrud. Dalam Islam dua juga. Satunya Zulkarnain, yang keduanya Nabi Sulaiman. Itu dalam Islam. Dalam kafir dua, dalam Islam dua. Maka Zulkarnain ni raja. Dia bukan nama Zulkarnain, ini gelaran dia ya. Tu. Katanya adalah Zulkarnain pergi mengembara di seluruh dunia. Masya Allah sungguh. Dia raja. Tak terbaik sungguh. Tu. Seluruh dunia dia mengembara berjalan. Mengembar berjalan-jalan. Seluruh dunia. Apa? Kerana memerhatikan kejadian dan kepelekan alam ini. Sungguh. Kita duduk bawah ni, kita tengok macam ni. Lepas tu kita naik ke atas tengok, kejadian Tuhan ni pelik-pelik lah. Tak pernah tengok, kita boleh tengok kecantikan.
Tu tapi orang muda-muda pergi naik ke atas tengok farang, tak boleh pergi. Bunuh rekang habis. Pergi naik atas tu, punya tak pergi Phuket. Pergi Phuket, tak Phuket, lek Phuket oi. Lek pun farang duk berjemur atas patah. Farang. Mungkin nak pergi tengok pantai, nak pergi tengok farang. Nah, farang ni orang putih. Kita tengok tu. Nawai tu molek tu, kita tengok apa dia. Tu. Hak tu dia jadi sendiri je. Tengok gini weh. Kau tahu nu sungguh weh. Ni kemajuan kita. Kalau kita tak tahu. Kalau kita duduk rumah tu yalah. Tak lagi kana, tak tahu kata dunia luas lagi. Kalau ibaratkan semacam katak dalam purung. Dia masuk sedap dalam purung tu. Katak-katak lah. Katak-katak dalam tempurung. Masa dia duduk dalam tempurung tu, dia rasa sedap. Suka tempurung. Aku boleh duduk macam ni pun okey dah. Tak apa dah. Macam ni tu. Sedap eh. Waktu baik luar ada purung. Wah lagi ni. Aku rasa sedap dalam purung ni. Tu tengok katak. Katak-katak dalam purung macam tu. Jadi tak tahu apa sekarang. Lalu itulah ibarat orang tua-tua yang kata jangan jadi macam katak-katak dalam purung. Orang tanya tak tahu sekarang. Tak say. Tapi kita pergi tu masa cuti lah. Kita belajar. Masa cuti tu pergi. Masa buka tak boleh lah. Habis dah lah. Gitu tu. Ni Zulkarnain pergi mengembara di seluruh dunia dia, masya-Allah. Kerana memerhatikan kejadian dan kepelakan alam ini. Kita tengok kepelakan dunia. Masya-Allah. Dah dunia ni banyak lagi benda pelik-pelik. Lepas tu siapa pergi cari? Orang putih. Orang putih cari, kita tak cari. Duk mengatik mata kita ni. Jalan pun boleh mengatik dah gajah kau. Duk mengatik kata, ilaha illallah, la ilaha illallah, duk mengatik kata. Dah orang putih kita tengok sini. Dia tengok pelik-pelik gitu, tak rasa gapo. Bagi kita tengok, kuasa Tuhan. Tu. Kedua, berjalan kerana pergi naik haji. Ini berjalan-jalan kerana pergi naik haji. Maka firman Allah Ta'ala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Sepandak ni. Walillahi 'alan nasi hajjul bait, artinya dan bagi Allah atas manusia difardukanlah naik haji ke Baitillah di atas siapa-siapa yang kuasa berjalan kepada Baitillah. Boleh gitu. Ketiga, berjalan, yakni berjalan-jalan kerana pergi perang. Boleh juga berjihad fi sabilillah. Maka firman Allah Ta'ala, qatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum. Artinya perangilah kamu. Tak ada tu. Perangilah kamu menurut peraturan Allah. Apa menurut peraturan Allah? Yakni kerana meninggi akan agama Allah Ta'ala. Perangilah oleh kamu menurut peraturan Allah Ta'ala, yakni kerana meninggikan agama Allah Ta'ala. Perang-perang akan siapa-siapa yang berperang dengan kamu. Orang yang tak berperang dengan kamu, kamu jangan perang dengan dia. Maka dalam peperangan ni, dalam peperangan dalam Islam dia larang dua. Tak boleh kita membunuh. Siapa? Satu perempuan, yang kedua kanak-kanak. Dan orang ada kelemahan, kena takap, kita nak bunuh tak boleh. Itu dalam Islam. Apabila orang dah kena takap, senjata dah tak ada, kita jangan bunuh dia, kita takap tawan dia. Bukan bunuh semata-mata, tak ada. Itu dalam Islam.
Nah, tak apa lah tu. Keempat, mengembara kerana memenuhi akan penghidupan, cari berniaga, kerja. Kerana memenuhi akan penghidupan. Panggil berjalan-jalan mengembara kerana cari kehidupan. Kerja Malaysia, hak sini kerja pergi Malaysia, pergi Singapura, pergi kat China, macam-macam lah. Maka firman Allah Ta'ala, waja'alna an-nahara ma'asha, artinya, dan telah kami jadikan siang hari itu kerana menuntut penghidupan, kerana cari kehidupan. Nah, siang hari, dan jadi malam untuk cari kesenangan. Waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha. Tapi manusia sekarang dah tukar mentakhir habis. Jadi malam sebagai kerja, jadi siang hari untuk tidur. Jadi kot tu manusia sekarang. Allah Ta'ala waja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam itu libasa, kesenangan, pakaian bagi kamu untuk ambil kesenangan, tidur rehat. Waja'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadi siang hari itu untuk cari kehidupan. Nah, tapi kamu tukar, pada siang hari kamu tidur, malam kamu kerja. Tak sama lah. Kelima, mengembara kerana meluaskan perniagaan. Buka perniagaan. Sini ada satu kedai tom yam, Malaysia satu, Singapura satu tempat berniaga. Nah, tu tempat berniaga, luah perniagaan dia. Cari duk sini satu, ke Bangkok satu, sini satu. Tu buka banyak tempat-tempat ruangan dia tu. Saka dia, ruangan dia jadi banyak. Baru boleh duit banyak. Tu dia. Ingat weh. Habis orang berjalan-jalan ni pengalaman dia banyak tu. Tu. Ada dok yang rakyat sini mengembara kerana memotong getah ni. Ada lah ni dia. Berjalan-jalan kerana menoreh getah. Tak ada. Nego dah. Tengok menurut atas ni mengembara kerana memenuhi akan penghidupan. Cari kehidupan bagi kerja tu, motor menoreh muka gapo boleh belaka lah waktu tu. Ni nak nego, nego boleh juga gilah, cari barang, buka kedai situ, kedai sini. Tu. Ni kalau kamu nak kaya, kamu nego. Sungguh tu. Kalau kamu nak kaya, kamu nego. Kalau kamu nak senang, mu jadi tok guru senang. Tak ada fikir hukum nego, tak fikir hukum kerja, duk diam. Makan ada, tak ada, tak makan. Yalah tak? Makan barang hak ada. Senang tu, oi. Makan barang hak ada, hak tak ada nak makan aku mana? Gitu. Makan tu ya. Tidur. Tiuh pagi, rasa tak ada, boleh katuk, tak ada memotong lebah lakal dia ada. Tidur sebing, boleh nak pergi tak boleh dia. Tidur. Ni kelebihan dia weh. Tu dia ke kena orang lain. Lepas tidur tu rezeki mari. Orang dia tu ni. Duk tidur kau TV tu habis lah, pak tapai katuk tak saya nampak dah kita gini tusuk kereta. Tak saya dia mau tahu. Assalamualaikum. Mari juga lah. Maka tak mari dah. Mari apa tengok. Yang ni mari nak buat duit kali ni duk tunggu. Ya tengok tak payah kali. Ada kalau kamu nak senang, mu ada ilmu. Ada, maka boleh mengajar lah. Bukan ilmu duduk tak mengajar. Boleh mengajar tu. Kalau kamu nak kaya, kamu berniaga. Niaga kaya. Kalau laba, sebab orang tua kata kalau 6 niaga, kalau ni laba, kalau 3 tu rugi. Maka firman Allah Ta'ala, tengok tu. Kerana meluaskan perniagaan dan perusahaan. Itu. Maka firman Allah Ta'ala, laisa junahun al tabtagu fadlan. Tu. Artinya, tiadalah berdosa atas kamu kerana menuntut kernia dan kelawasan daripada Tuhan kamu. Tinggallah cari barang apa.
Tu. Ni apa biasa duk penuh ngaji Yaman itu bawa nak balik Habib besar. Dia bagi wasiat. Dia kata hantar Romli. Nah, kalau kamu nak kaya, kamu berniaga. Kamu berniaga kaya tu. Berniaga cepat kaya ya. Dia kata cepat kaya berniaga. Lepas tu kita berniaga cara Rasulullah. Beliau bukan betul. Tapi sekarang ni orang berniaga tak tahu hukum jual beli, tak tahu. Hukum jual beli tak tahu, you getib jual ya. Sekarang macam tu. Nah, tak apalah tu. Keenam, mengembara kerana menuntut ilmu pengetahuan. Ni, mengembara merantau, pergi kat Mesir, kat Yaman, pergilah ke mana-mana, Sudan, pergi belajar kat sana. Maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma walau bisin. Utlubul ilma walau bisini. Artinya tutuplah ilmu pengetahuan itu walau di negeri Cina sekalipun. Apa siapa dia pergi belajar negeri Cina pak kita ni? Tak ada siapa pergi bid'ah. Kena pergi ngaji di Cina. Tengok Nabi kata ni, mengajilah kamu walaupun negeri Cina. Kena pergi negeri Cina tu. Kalau kamu tak pergi bid'ah. Sudah. Kerana Nabi tu boleh sabdakan negeri Cina. Kerana masa tu banyak sahabat pergi dakwah negeri Cina. Sehingganya katanya 70,000 sahabat meninggal di Cina. Di Kuancau. Kalau tak silap lah, silap tak kena. Tu. Pasal apa Kuancau nama dia. 70,000 sahabat. Dia mati di Urdun, 30,000 sahabat. Banyak sahabat pergi negeri Cina. Nah, lalu tu Nabi suruh tituk negeri Cina lah, sungguh-sungguh kau tutup ilmu walaupun negeri Cina sekalipun. Sekiranya kalau tak ada lah tempat dalam negeri kita ni, ada di Cina, mesti kita negeri Cina tu. Bahan ni pondok duduk depan rumah tak mengaji. Pondok dalam kampung tak mengaji lagi. Dia belajar sijik tak mengaji lagi. Habislah orang kita. Dosa hari-hari dia. Karena Nabi tutup suruh mengaji. Dah utlubu tu geti kita tutup ilmu tu. Tutuplah ilmu. Maka utlubu tu kalimah fi'il amar. Fi'il amar al-aslu fil amri lil wujub. Asal pada fi'il amar ni lil wujub, dihantarkan dia bagi wajib. Maka siapa dia tak mengaji, tak belajar, dosa tu mana dia? Dosa tak mengaji. Ketujuh, mengembara kerana melawat tanah yang mulia-mulia. Tanah yang mulia-mulia apa? Kita sini kan kita pergi mana? Pergi Masjid Kerisik. Tu. Pergi tempat kubur Syekh Abdul Samad Palembani. Kita tengok tempat mulia-mulia. Tanah yang mulia-mulia. Nah, maka bersabda Rasulullah SAW, la tusaddur rihala illa ila salasati masajida. La tusaddur rihala illa ila salasati masajida. Artinya, janganlah kamu ikat perbekalan kamu. Jangan buat bekusan kamu tu, melainkan kerana pergi melawat kepada 3 masjid yang mulia-mulia. Masjid apa? Masjid Mekah, Masjid Madinah dan Masjid Al-Aqsa. Kerana 3 ni yang mulia masjid-masjid. Lepas tu kita nak pergi masjid lah, boleh tak? Boleh. Tak ada apa. Sekiranya kalau nak musafir kita tengok tempat mulia di Masjid Maqdis, Masjid Mekah, sila. Masjid Madinah, halah. Masjid Al-Aqsa di Palestin. Nah, boleh kita tengok tu. Kerana Masjid Palestin Al-Aqsa ni masjid yang mula-mula sekali yang dibinakan di atas dunia. Di situ ada makam Nabi Sulaiman, ada makam Nabi Yusuf, ada makam Nabi Musa di Palestin. Nabi Ibrahim, kubur Nabi Ibrahim kat situ, Nabi Yusuf kat situ. Nah, Nabi Yusuf sebelum ada tu kat Mesir.
sebelum mula-mula dia meninggal. Jadi Nabi Yusuf ni tidak ada kubur mula-mula. Kerana dia ni orang jangok, raja orang jangok, cantik, lawa. Maka rakyat gila kat dia waktu umur tu ni. Apabila dia mati pun jadi takut orang tu pergi bongkar, pergi gali ambil kubur dia. Lalu tu ambil Nabi Yusuf letak ke dalam sungai ni. Ranyuk dalam sungai ni. Tu sejarah hayat pula lepas pada tu 2 tahun. Barulah orang pergi ambil jenazah dia dalam sungai ni, bawa pergi tanah di Masjidil Aqsa. Lepas tu 2 tahun. Kenapa? Kerana Nabi Yusuf ni orang jangok. Lagi pula Nabi. Tu. Kerana takut rakyat dia tu ambil buat puja. Kita tahu lah sungai ni. Selain sungai ni. Lepas pada tu lah kata setengah ulama, lepas 2 tahun ambil mula pula itu mayat dia tu bawa pergi tanah ditanam di Palestin. Al-Aqsa. Maka di situlah tempat perhimpunan nabi-nabi. Nabi Ibrahim, Masjid Al-Aqsa. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Yaqub, Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf, banyak nabi-nabi kubur dia di Palestin. Di Masjid Al-Aqsa. Tapi sekarang ni dah mengatasi oleh Israel. Payah nak masuk. Tak boleh masuk. Kubur di situ. Maka kubur tu Allah Ta'ala ayat dalam Quran. Pemereka saat ni kisah-kisah dia. Ayat dalam Quran. Ni dia weh. Habis. Masjid Aqsa apa? Masjid Al-Maqdis. Maqdis Muqaddas. Boleh baca. Baitul Maqdis boleh. Baitul Muqaddas boleh. Itu hak qiyas. Adapun Baitul Muqaddis itu ghairil qiyas. Tapi banyak orang kita panggil Baitul Muqaddis. Baitul Muqaddis, Baitul Muqaddis. Itu ghairil qiyas. Ada hak qiyas ialah Baitul Maqdis. Maqdis dan Baitul Muqaddas. Tu hak dhabit. Tu baca tu. Lepas tu kita nak baca Baitul Muqaddis pula hakikanlah, tak ada berdosa ni. Ke-8 berjalan menuju binting-binting dan kubu-kubu negeri kerana memelihara tanah air daripada kejahatan musuh dan ilmu. Wallahualam. Ini masalah berjalan. Ada sebutlah kitab-kitab masya-Allah sungguh. Tu. Ni kalau kita tengok hal ni kita buat barangkali zahir tadi tak kena tu. Karena 1, 2, 3 ni dia belah sebelah ni. Duduk di muka 8 tu. 3 hijrah berapa orang manusia. Tu beberapa orang manusia. Tu. Lepas tu dia bawa hari kedua. Itulah. Ada tengok semula lah macam mana dia kata tu. Nah. Dia buat kedua. Sebut 6 kali. Haru je. Tapi nak ketiga dah ni. Muka 8 ni. Muka 8 ni 3 dah ni. Lepas tu yang kita bercara dulu tu. Dia buat kedua. Tu atas 2 perkara. Tu maka ada pun bahagian yang pertama iaitu masih ditutup hingga hari kiamat. Kedua keluar. Tu di hari biru mulalah kita kira mula. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma rzuqna ma yanfa'una. Allahumma rabbi zidna 'ilma wa rzuqna fahma. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika nabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar.
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد ربي صل عليه وسلم.